tengahkan dulu virtual organisation tu ciri dia macam mana, kategori dia macam mana, proses pembentukan virtual organisation macam mana. Lepas tu ada dia punya teori yang terlibat, model yang terlibat. So itu yang membezakan kandungan you dengan rakan-rakan you yang turut melakukan projek ilmiah ni. Jadi you tak boleh nak expect apa ya kandungan setiap chapter, apa sebenarnya content of projek ilmiah. Tak boleh nak cakap macam tu. Sebab dia tidak ada standardization. But what you have to do is to dig deep into your variable based on the topic that you have chosen. So basically these are the things. Introduction, literature review, methodology, data analysis, discussion recommendation and conclusion. Itu adalah basic. Basic. Kalau kualitatif, ingat saya cakap dia punya perbincangan lebih kepada literature. Nice. Okay, Doktor. Next. Okay, andai kata kita buat tajuk yang jarang dibuat orang, macam mana kita nak pastikan kita punya research tu tepat dan padat? Adakah melalui interview atau kaedah observation sudah memberikan research kita tu menarik? Buat kajian yang jarang dibuat oleh orang, lepas tu? Lepas tu dia nak tahu macam mana pastikan research itu tepat dengan padat sebab kurang artikel kot, kurang literature review. Sebab tajuk tu jarang orang buat macam tu. Oh ni dia perceive. First thing, student selalu perceive bahawa kajian dia adalah baru. Dah cari tapi tak jumpa. Hakikatnya kalau dia duduk diam-diam dan cari menggunakan databases yang ada, tanya dan dapatkan sumber rujukan daripada yang lebih arif, insya-Allah ada. Sebab saya bercakap berdasarkan pengalaman saya sendiri. When I did my PhD, my research liaison officer for the library, dia cakap takkan ada literature yang you takkan boleh cari. Mesti boleh, kita mesti akan dapat cari. So sememangnya akan ada. Akan ada rujukan, cuma you yang salah tafsir, oh ni kajian baru. Dia memang baru, dia menyumbang kepada dapatan yang baru, something new. Tetapi itu tidak bermakna bahawa rujukan tak ada. Sebab kita kena ada kebijaksanaan dalam mencari literature, dalam mencari bahan bacaan. Sebab tu kena belajar keywords. Kalau keyword ni tak boleh, kita guna keyword ni. Macam tadi contoh, saya bagi contoh virtual organisation. Kalau virtual organisation tak ada, kita cari. Kalau work from home tak ada, kita tengok virtual organisation. Sebab work from home macam something new for you, tapi hakikatnya itu referring to the virtual organisation. Nampak tak? Kita nak tengok dia punya kata sinonim yang boleh membantu untuk you replace kepada accurate the exact variable that you use, you employ in your study, in your research. Tapi takkan ada yang mana you rasa dah habis literature, tak ada, memang tak ada, tak wujud. Satu ni je lah yang ada, tak. Even you dapat rujukan Al-Quran pun macam-macam you boleh pecahkan perbincangan dia dekat situ, sangat mendalam. Ini kan pula sekarang ni dah banyak penulisan kan, nampak tak? Sebab dah banyak orang keluarkan perbincangan tentang sesuatu surah, sesuatu ayat. So dekat situ you dah boleh gunakan sebagai rujukan, support for your literature. What we can do in research by doing qualitative design selain pada interview, library research? What we can do in research by doing qualitative selain daripada interview. Selain daripada interview, itu je saya nak tak titik. Sebab library research, pelajar selalu salah faham. Library research bukan satu bentuk pengumpulan data bagi qualitative study. Ingat, library research bukan satu approach untuk qualitative research design. Library research is for everyone. Dia gunakan bahan bacaan untuk ni, untuk masukkan dalam perbincangan literature review. So interview adalah salah satu inisiatif untuk qualitative study. Selain daripada interview, kita ada observation, kita ada pemerhatian. Selain daripada itu, kita boleh gunakan apa? Kalau para scholars dalam bidang account, apa yang dia akan guna? Dia boleh guna perekodan, rekod account, ledger, journal, semua tu.
Dan ada kajian yang akan menggunakan dia punya data tu daripada situ. Dia punya data daripada situ. Dan juga pelaporan. Laporan apa? Audit ni, audit tu. Itu adalah salah satu inisiatif lain yang you boleh guna. Dan juga boleh melalui content analysis punya study. Dan kita, kalau misal kata kita buat content analysis, biasanya kita akan buat kajian-kajian terhadap kitab. Yang biasa untuk para pelajar dalam bidang dakwah, dia akan kaji buku-buku berkaitan, kalau misal kata berbincangan tentang kajian tentang Imam Al-Ghazali. So dia akan kajilah buku-buku yang bersifat autobiografi berkenaan dengan Imam Al-Ghazali. Betul tak? So daripada sini, ini dinamakan inisiatif content analysis. Right? Dan content analysis ni dia pun boleh pergi dua. Dia boleh pergi dalam bentuk kuantitatif, kalau kita nak laksanakan dia dalam bentuk kuantitatif, dan dia boleh jatuh kepada elemen kualitatif. Bergantung kepada apa yang you objektifkan, apa yang you reka bentuk sebagai research question dalam kajian you. So library research bukan salah satu approach kepada pengumpulan data dalam kualitatif research design. You kena betulkan you punya set, minda tersebut, ia lebih kepada kandungan content analysis ke, analisis kandungan ke, kajian terhadap observation ke, benda-benda macam tu. Recall balik apa yang dah dipelajari masa research method. Pertama, boleh saya tahu cara supervisor menilai thesis itu? Alright. So, ini adalah salah satu perkara yang you perlu lakukan sebagai inisiatif untuk cakna kepada usaha you untuk menyiapkan projek ilmiah. Apa yang you kena buat? You kena tahu rubrik penilaian untuk projek ilmiah. Apa rubrik penilaian untuk projek ilmiah? Pelajar biasanya dia akan ambil borang penilaian ni dan beri kepada pensyarah, penyelia dia pada akhir sesi. Tapi hakikatnya inilah yang dia kena tahu, ni yang dia kena aware. Sebab apa? Inilah garis panduan penilaian pensyarah. Yang pertama, you kena tahu pensyarah yang terlibat untuk menilai terdiri daripada dua level. Panel yang pertama adalah penyelia. Kalau penyelia sedia untuk memberikan penilaian tinggi kepada pelajar, dia bagi saya, contohnya bagi pelajar saya A. Pelajar ni akan melalui siri yang kedua, panel yang kedua untuk menilai. Adakah panel yang kedua ni memberi markah yang tinggi juga kepada pelajar? Kalau dia pun bagi markah tinggi, 80 ke atas, maka pelajar layak untuk dapat A. Kalau markah purata tu nanti jatuh kepada A-, maka pelajar tersebut dapat A-. So apakah elemen rubrik tersebut? Pendahuluan kena ada, literature review, sorotan kajian ni, literature review, kita nak tengok kerangka kajian, apa framework you. Lepas tu conceptual framework. Conceptual framework ni sangat penting sebab dia pengenalan kepada apa yang you nak sampaikan bagi topik you. Kemudian kajian lepas, previous study. Previous study ni dia berlaku, dia menyokong kajian yang you sedang buat sekarang ni. So you perlukan kajian lepas. Penulisan dia perlulah kritikal. Tunjukkan siapa scholar ataupun pengkaji yang memberikan idea tersebut, siapa pengkaji yang against kepada idea tersebut dan macam mana stand you. Inilah yang you letakkan pandangan you. Tapi bukan pandangan you sebenarnya ayat you sendiri. No. Alright. Kemudian metodologi. Dalam metodologi pula, selepas metodologi kita akan tengok analisis. Dan analisis ni, perbincangan analisis, lepas tu kesimpulan kepada analisis sangat penting. So dekat sini nak cakap analisis je 20. 30 markah untuk bahagian analisis. Kemudian bahasa, gaya penulisan keseluruhan projek ilmiah akan menyumbang juga 10 markah macam tu. Kejelasan, kebolehbacaan tesis tersebut, macam mana panel faham dengan apa yang ditulis, dia akan bagi markah juga kat situ. Dan ini yang saya letakkan nombor 1. Kalau siapa yang berada di bawah my supervision, ini saya letak nombor 1. Sikap dan komitmen pelajar. Markah dia lebih kurang 10, ada yang 15. Pendahuluan 15, perbincangan analisis dan dapatan 15. Yang lain 10. Dan ada 2 elemen yang 5.
Tapi saya meletakkan sikap dan komitmen pelajar sebagai prioriti. Sebab ni melambangkan saya boleh bawa pelajar saya kepada menyiapkan tesis yang berkualiti ataupun tidak. So that is my point. So this is the thing that you should know prior to buat tesis. So lepas ni mungkin boleh pergi tanya siapa-siapa senior, sebab ni akan rubrik penilaian akan diberikan kepada pelajar secara hard copy sahaja. So itu yang saya difahamkan. So since you tak boleh nak pergi office dan orang staff kat office pun tak bertugas, boleh tanya senior-senior. Apa rubrik? Mungkin mereka ada snap gambar whatsoever. So boleh dapatkan daripada mereka. Okay. Apakah kesilapan yang pelajar sering lakukan dalam penulisan ilmiah? Apa kesilapan dan kelemahan sebagainya? Kesilapan yang pelajar sering lakukan adalah plagiarism. Fail to paraphrase the things that they chunk from previous scholars, the literature, the articles that they gain from any source, from online database ke, from the printed version of journal ke. Mereka gagal untuk membuat pengolahan menurut gaya penyampaian mereka sendiri. Itu adalah kesilapan yang paling utama. Dan ini membawa kepada identification of, oh perenggan ni cantik gaya bahasa dia. Tiba-tiba perenggan yang seterusnya, innalillah. So dekat situ kita dah boleh identify dah apa sebenarnya hasil kerja pelajar. Nampak tak? Dan antara kesilapan lain yang pelajar lakukan adalah meniru senior lepas punya tesis. Dan apa yang berlaku, dapatan daripada analisis, for example, gaya melaksanakan analisis tersebut macam sama je. Gaya itu. Sepatutnya ada perbezaan dan ada penambahbaikan. Apa yang dilaksanakan oleh pelajar lepas yang you ambil sebagai contoh tak semestinya betul. Dan you sendiri pun tak tahu pelajar ni dapat apa. Sebab you dapat daripada pusat sumber contohnya. Dia dapat daripada penyelia. Penyelia tu sendiri tak ingat pelajar ni dapat apa. Tapi you tiru senior ni punya. So apa yang berlaku? Hasil kerjanya sama. Dan mungkin pada ketika tu pensyarah your supervisor realise, salah lah. Lepas tu pelajar jumpa pensyarah, doktor ini yang doktor bagi itulah saya ikut je sama. Salah. So that is the thing. Betul belajar melalui peniruan. Kan saya ada pesan, peniruan adalah salah satu teknik dalam pembelajaran. Tetapi belajar sebalik aktiviti peniruan tersebut, barulah you belajar. Baru nampak the process of learning tu berlaku. Kalau you tiru bulat-bulat, you tak belajar. You sebenarnya melakukan aktiviti seperti menaip, seperti melihat dan menyiapkan tugasan you. Itu je yang you dapat. Tapi dari konteks pembelajaran, you probably gain nothing. Nampak tak? Sebab you tak ambil iktibar, you tak read, you didn't read in between the lines. So that's the weakness. So that is the problem that usually arouse from student.